What's up horror gang? Before we start, I would like to sampaikan my appreciation kepada semua penyokong segmen kisah seram dalam konten horror gang, because part 1 and part 2 is full with positivity and komen yang sangat bagus. Terima kasih. Saya nak shout out beberapa komen yang patut diberi penghargaan. Pertama, Nur Katrina Osman. Aku jika dengar suara bising behind the audio, orang ketuk-ketuk, something pakai jari kuku, bunyi benda jatuh dari atas ke bawah, and something was really distracted you to share. Overall, mantap penceritaan, totally different from other storyteller. Love from Sabahan. Thank you so much, I really appreciate. God bless you. Seterusnya, dua komen yang saya memang akan ingat, iaitu Bing Noraida mengatakan, you are a compelling and impressive storyteller and I am subscribing. Having lived in Egypt now, I understand why many locals refrain from speaking of them, as the phrase energy follows thought goes. So keep in the positive vibes as the best as possible and have faith and trust in Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Thank you so much for being such a positive person. God bless you. And also Mashita Abu, best dengar you bercerita, full of emotions through your body language and voice. You'll make a very good actor. Aunty doakan you progress into a versatile horror storyteller dan boleh membantu rakan horror storytelling yang dirasuk dengan izinnya, InsyaAllah. Thank you so much Aunty. God bless you and your whole family. Dalam masa yang sama, saya nak bagi satu special shout out kepada, bukan setakat dia tak pernah miss saya punya content, tetapi dia selalu datang awal, iaitu Naufal Anas. Yay, first comment. Hi Abang Amirul Syakir, abang sihat? Saya setiap hari tengok abang punya YouTube. Terima kasih banyak dan thank you guys. Korang komen seberapa banyak yang best-best, saya akan shout out in next content. So now, sebuah kisah benar yang berlaku dalam family saya yang bertajuk Anak Patung Candy. If you guys ready, horror gang, let the horror begin. So, kisah Anak Patung Candy, kita bawa balik ke 5-6 tahun yang lalu, lebih kurang macam tu. So basically family saya duduk kat Sepang. Ada jiran ni, warga Indonesia. Dia adalah isteri kedua lah kiranya. Suami dia kahwin dua tak silap saya. Nama dia Yana. Okay, Yana ni dia menghadiahkan sebuah anak patung sempena hari jadi adik saya. Adik saya pada ketika itu ni 5-6 tahun dulu Kemungkinan adik saya pun masih belasan tahun. Tetapi kenapa dia bagi anak patung tu? Sebab adik saya penggemar Barbie doll. Adik saya Ina dan juga cousin saya Nabila, dua-dua sebenarnya memang fan of Barbie doll. Bukanlah diorang yang macam kebudak-budakan sangat, tapi they just girly stuffnya yang diorang suka collect. Okay, kira jiran saya ni hadiahkan pada dia lah sempena hari jadi dia. Anak patung ni nama dia Candy. I'm not sure whether dalam kotak tu nama Candy ataupun adik saya yang bagi nama, saya pun tak pasti. Tapi anak patung ni dia macam jenis yang tak adalah besar sangat dan dia bukan sekecil Barbie. Dia yang jenis yang kau boleh peluk, yang boleh bawa tu. Dia macam banyak kapas-kapas kekabu dalam dia tu. Yang macam tangan jari dia tu macam bergabung macam tu. And then dia, saya ingat lagi dia pakai topi, and then ada rambut-rambut keluar, pakai dress macam tu. Itu patung tu. Saya tidak pernah mengalami sebarang apa-apalah kejadian dengan patung ni, tapi yang alaminya adalah family saya sendiri. Kisahnya bermula apabila dah bertahun-tahun adik saya tidak bermain dengan patung ni. Semua orang tahu kan, benda-benda yang orang cakap patung ni jangan dibuat hiasan, kalau ada mainan tu main. Ada juga orang tu kata jangan bagi dia perfect sangat, kalau boleh cacatkan sikit dan sebagainya. Sebab patung ni menyerupai sesuatu, mana-mana patung permainan lah, apabila dia hampir lengkap, ada sesuatu yang mungkin mahu menduduki dalam patung tersebut, jadikan dia sebagai jasad. Itu yang by far saya faham. Apabila adik saya dah semakin dewasa, maka dia dah tak main sangat dah. So Barbie doll ni pun dia susun cantik aja dekat-dekat atas dia punya katil. Sekali dengan Candy ni kot tak silap saya. Barbie besar ni, so Candy tu mungkin besar juga lah orang cakap besar ni, besar, agak besar tapi tak besar sangat. Bila ibu saya nasihatkan, kalau tak nak main, jangan hias-hiaskan patung ini.
Jadi adik saya pun decided untuk simpan all this Barbie doll dalam kotak, dalam plastik dan sebagainya, kecuali Candy, sebab Candy ni agak besar. Jadi patung Candy ni diletakkan di atas almari. Dan almari adik saya ni sangat tinggi tau. Dia almari yang jenis yang ada ruang sikit lah dekat bahagian atas, yang jarak dia dalam beberapa kaki daripada ceiling. So it's quite tinggi. Di situlah Candy diletakkan. If you guys masuk bilik dia, okay, di sebelah sini, sebelah side saya lah di sebelah sini, terus cermin. Masuk dia ada corner sikit untuk ke bilik air belah sini. So situ adalah dia punya almari. Okay, almari tu menegak tinggi, ada 2, dan Candy di atas tu. So Candy ni nak jadikan cerita, dia menghadap cermin. Pengalaman yang pertama terjadi kepada bapa saya. Bapa saya pernah masuk ke bilik adik saya. Kadang-kadang bapak saya ni tengok juga kalau bilik-bilik anak dara ni bersepah ke apa ke. Abah saya masuk ke dalam bilik adik-adik saya pada ketika itu. Sedang dia dekat depan meja ada cermin tu. Bapak saya saja je menjeling tengok anak patung tu. Tapi mata anak patung ni, horror gang, memang betul-betul tup ke cermin, tup. Kita nampak dia nampak kita. So bapak saya sekadar jeling saja. I'm not sure keesokan harinya ke, tapi one more time bapak saya ke bilik adik-adik saya, and dia terperasan something melalui cermin tu. Anak patung Candy ni tadi dah tak pandang ke arah cermin. Sebaliknya, dia pan ke kanan dan dia menghadap dan melihat adik-adik saya sedang tidur. Masa tu ayah saya tak silap saya nak pinjam pensel ke pen, saya pun tak ingat. So dia terperasan benda tu. Dia terus pusing belakang, and then memang betul, patung itu seakan ada melakukan sedikit pergerakan kecil. Tetapi memang sah, dia memang nampak bahawa anak patung itu dah pun pan ke arah adik-adik saya. Bapak saya shock something. Beberapa ketika pula, apabila adik saya, Ina tadi, dia seorang dancer, penari yang hebat jugalah. Kadang-kadang dia praktis dancing depan cermin. Sedang dia praktis, dia selalu merasakan dia diperhatikan dari arah belakang. Bila dia menghadap cermin, maka dia dapat rasa dia diperhatikan oleh sesuatu. Tetapi dia boleh syak lah, mungkin perasaan dia saja, kerana Candy memang menghadap cermin dan terus nampak yang dia tengah pandang kita. Pada ketika itu juga ada kisah lain dalam rumah saya dekat Sepang tu. Ada beberapa vibes yang tak berapa baik lah, benda-benda yang berlaku melibatkan family. Tapi itu kisah lain. Tapi antara yang vibe mereka rasa tak seronok apabila macam semakin lama semakin rasa terganggu dengan aura yang ada di atas almari itu. Semasa mereka tidur, mereka rasa mereka diperhatikan. Kemudian ada satu kejadian ini, ibu saya pernah singgah ke bilik adik saya pada pukul berapa masa tu saya tak ingat. Dia nampak ada adik saya tidur. Okay, dan dia nampak patung Candy tu dekat atas. Lepas tu ibu saya keluar balik. Ibu saya keluar balik daripada bilik adik saya, baru ibu saya perasan bahawa adik-adik saya ada dekat ruang tamu. Jadi siapa pula yang ibu saya nampak di atas katil sedang tidur tu? Bila kita dah masuk bab ibu saya juga ada satu pengalaman dengan adik saya yang lagi seorang. Pemilik patung ni, kalau kita ingat balik, adalah Ina, adik saya yang kedua. Jadi adik saya yang pertama, yang bawah saya, bernama Ira. So adik saya Ira ni alhamdulillah sekarang ni dah pun mempunyai seorang anak dan bakal mendapat lagi seorang anak. Pada cerita ini, adik saya Ira masih lagi belum bertunang dengan suaminya sekarang lah. Apabila kita kerap cakap pasal patung tu, pada ketika itu waktu macam senja dah gelap, ibu saya ada rasa mood yang sangat tak baik. Dia rasa dia serabut, dia rasa dia nak marah. Bila adik saya bercerita tentang tak sedap tengok patung Candy ni, walaupun patung Candy ni tak adalah berubah ke apa-apa, patung ni senyum je. Bila adik saya mengadu pada ibu saya, dia bagi tahu, ibu, Candy tu macam ni, Candy tu macam ni. So, ibu saya macam pada hari tu dia kata dengan rambut dia jatuh macam tu, pergi je lah buang, apa masalah dia, pergi buang. Buang.
Adik saya terkejut, kenapa perlu marah kan? Pergi buang. Adik saya macam tak perlulah sampai nak marah dia. Dia hanya bercerita tentang dia rasa tak selesa, dan mungkin sampai masa untuk dibuang ataupun bagi pada orang patung Candy ni. Tapi takkanlah nak bagi pada orang jika kita dah syak benda yang tak baik kan. Jadi adik saya Ira bangun, dia pun pergilah ke bilik diorang. Okay, so kena ingat pada zaman ini adik saya Ira dengan Ina masih lagi tidur di bilik yang sama bersama lagi seorang adik saya Nisa. Okay, so 3 orang perempuan. Pada waktu senja itulah adik saya pandang ke arah patung ni dekat atas tu. Adik saya rasa sangat seram, takut, dan dia menggigil dari dalam sampai keluar. Tangan dia shaking. Makin dia nak angkat, makin tangan dia sakit. Dan dia bukan sakit-sakit tau, dia jadi sangat menggigil just untuk touch that patung. Setelah bertahun-tahun tak ada siapa touch that patung. So adik saya grab kaki anak patung tu je, dia rasa dia macam nak menangis. Dia rasa macam tak kena sangat-sangat. So dia tak jadi, dia terus pergi kat ibu saya. Sebagai seorang ibu, kita tahu ibu saya memang seorang yang akan beranikan diri ke, protektif dan sebagainya. Tapi berbeza pada hari yang decided untuk buang, adik saya Ira pergi ke bilik ibu saya balik. Dia cakap, ibu takutlah rasanya nak buang Candy tu, rasa macam tak boleh. Dia cuma sampaikan apa dia rasa lah. Ibu, Ira takutlah nak bawa turun, rasa takut sangat ni, rasa berdebar sangat ni. My mom tiba je, mata terbeliak sebeliak-beliaknya. Tak sekali apa masalah dia, boleh buang je kan, pergi je lah buang. Dia bengang, tiba-tiba dia bangun. My mom bangun, pergi ke bilik adik I. My mom tengok that patung atas almari. My mom tarik macam tu. My mom rentap sekut hati. Ni apa benda? Boleh je pegang kan? Apa masalah tak boleh pegang? Nak buang-buang. So adik saya rasa sangat takut. Dan pada ketika itu adik saya belum lagi bertunang dengan suami dia. So adik saya ada call Syam, nama dia. Ada call Syam untuk bantu dia buanglah benda ni. Diorang dah tak nak. Okay, which is adik saya Ina pun dah tak kisah. Pada ketika itu saya tak pernah ingat Ina ada di rumah ke tidak. Bila Syam sampai, ibu saya pada ketika itu didescribe dalam keadaan sangat serabut. Rambut dia turun macam tu, mata terbeliak sentiasa. Cakap, tu dah sampai dah, biar suruh bang. Adik saya macam pelik, kenapa benda ni jadi berat sangat ni? It's just a patung yang nak dibuang. Kenapa sampai level macam ni? Kenapa vibe bilik boleh berubah? Berbulan-bulan tu yang banyak sangat vibe bilik tu berubah. Family kita orang ada sedikit masalah dan diorang sangat terganggu dengan Candy ni. Dan kenapa sampai mak aku nak macam ni punya perangai, just untuk buang sebuah anak patung dengan tangan kiri dia. So dia pegang sebelah untuk dibawa, pergi jumpa Syam dekat luar. By the way, rumah saya di Sepang ni adalah banglo setingkat, kecil saja. So Syam tunggu di luar gate. Okay, daripada porch kan, kita parking kereta. Adik saya dah pakai tudung semua, dia keluar. Bila Syam tanya, mana patungnya? Dia dah angkat lah. Oh, ini ke patungnya? Bawa lah sini. Ambil lah. Lah, dah kenapa awak ni? Syam tanya pada Ira. Ira jawab, ambil lah. Ambil. Kenapa pula adik saya si Ira ni cakap pada Syam yang ambil lah, sedangkan Syam di luar gate? Dia tak dapat nak jalan lebih ke depan. Lepas tu tangan dia rasa macam sangat terlalu, dia kata berat. Dia tak boleh gerakkan tangan dia untuk bagi kepada Syam. Dah, bak lah kat sini. Syam cakap, lah bak lah sini. Ambil lah. Ira cakap macam tu. Lah, dah kenapa pula ni? Si Ira tengah tahan setahan-tahannya. Lah, so Syam turun daripada motor. Kira tadi Syam dekat atas motor lah, menghadap ke gate rumah. Syam pun turun. Bak sini. Ira rasa tangan dia macam something yang melekat, yang sangat kuat grab tangan dia. Dia rasa sakit dan berat untuk nak bagi anak patung tu saja.
Bila Syam dapat tangkap saja patung tu daripada tangan Ira, daripada pegang sampai nak ketarik, masa tu Ira tiba-tiba berderai air mata, dia menangis semenangis-nangis. Syam terus tanya, Dah kenapa pula awak menangis? Dia tanya macam tu. Tak tahu. Dia tahan sebab dia sendiri tak tahu sebab apa dia nak menangis. Hanya nak bagi anak patung ni saja. Betapa susahnya untuk buang satu anak patung yang bernama Candy ni. Bila Syam ambil anak patung tu, Syam naik balik motor dia, dia macam penyek-penyek sikit lah, masukkan dalam bakul dia. Kira diorang ambil take a moment sampai adik saya betul-betul boleh kawal dan boleh berhenti nangis. Dan dia rasa sakit sangat dada dia sampai dia tak boleh nak kata apa-apa sebab dia sendiri tak faham kenapa dia boleh menangis. Dan dia merasa sakit sangat-sangat. Tangan dia tadi tu memang tak diizinkan untuk bagi kepada Syam. Dan Syam yang terpaksa turun pada motor dan grab that doll from my sister Ira. So that is side story daripada abah saya, ibu saya membawa ke my sister Ira, kemudian sampailah ke Syam pula sekarang, which is pada ketika itu belum lagi adik ipar saya. Syam bawa anak patung itu sampai ke area Bagan Lalang. Okay, Bagan Lalang is actually 5 minit je daripada rumah kami. Dia pergi dekat Semak Samun, Kelapa Sawit macam tu, satu kawasan ni. Dia memang tahu kawasan tu, tempat-tempat Semak Samun, tempat bakar sampah tu semua kan. Dekat Kelapa Sawit ni, buang kat situ. Buang dengan cara macam mana, wallahu alam. And guess what, horror gang, malam tu juga Syam mimpi keadaan sangat gelap, sangat misteri, sangat pelik. Dia sedang tidur dan dia bangun, dia duduk dekat side katil. Dia turn aja, Candy dekat sebelah dia. Mula-mula dia rasa Candy ni jauh, lama-lama makin dekat. Dan Candy tanya pada Syam dalam mimpi itu. Dan boleh dikatakan mimpi itu sangat real. Sebab apa? Dengar betul-betul. Candy tanya pada Syam, kenapa kau buang aku? Aku buang kau sebab tuan kau dah tak nak dengan kau. Jadi aku terpaksa buang kau. Kenapa engkau tak halang diorang daripada buang aku? Makin lama Candy daripada suara lembut ke suara makin lama makin keras. Kau kena terima yang tuan kau dah tak nak dengan kau, dah tak nak main dengan kau. Jadi aku disuruh untuk buang. Jadi aku terpaksa buang kau. Kenapa kau tak halang diorang daripada buang aku? Kenapa tuan aku buat macam ni? Dulu tuan aku sayang aku, hari-hari main dengan aku. Kenapa dia letak aku di atas almari? Aku tengok saja diorang bermain-main, tetapi tak lagi pedulikan aku. Kenapa tuan aku biarkan aku macam ni? Kenapa dia langsung tak pedulikan aku? Dulu tuan aku selalu bawa aku main, selalu sayang aku, jaga aku. Kenapa sekarang tuan aku buat macam ni? Kenapa dia biarkan aku dekat atas almari? Dan kenapa dia langsung tak bermain dengan aku? Kau kena terima kenyataan yang diorang dah tak nak main dengan kau. Kenapa mesti kau nak sampai muncul dalam mimpi aku? Kau nak apa? Sebab kau yang buang aku. Sekarang ni aku tak peduli engkau siapa. Aku nak engkau pergi dari aku sebab aku tak ganggu engkau. Jadi kau jangan ganggu aku atau jangan ganggu siapa-siapa. Engkau bukan siapa-siapa nak arah-arahkan aku. Kalau tak, binasa engkau nanti. Syam seorang anak jati kampung yang sangat kuat, yang sangat boleh dikatakan hati dia kuat, hati dia hati kering. Dikatakan masih lagi patung ini cuba mendekat dan terus dekat. Dikatakan Syam membaca beberapa ayat, antaranya ayat kursi jika tak silap saya. Kemudian dalam mimpi itu Syam dengan perasaan marah dan penuh bacaan-bacaan ayat Quran grab patung Candy ni tadi dan dia terus potong kepala Candy tu. Dan dia cari satu persatu
badan Candy dan Candy menjerit. Satu persatu anggota badannya dipotong, dikerat supaya Candy betul-betul mati. Dan setelah dia dicari-carikan dalam mimpi itu juga dengan lafaz beberapa ayat Al-Quran, Syam bakar anak patung Candy itu dalam mimpi dia. Dan bila Syam bangun, Syam merasakan penat yang teramat dan dia berpeluh dan dirasa sakit-sakit dia tu. Dan kemudian barulah Syam ceritakan perkara ini kepada adik saya, my sister Ira. Dan kemudian barulah masing-masing membuka cerita, termasuklah abah saya. Setelah benda ini dibuang, maka cerita ni akhirnya sampai ke saya. Bila Syam jumpa my sister, dia kata, awak tahu tak, semalam saya mimpi patung Candy. My sister Ira agak terkejut apabila diberitahu diletak di atas almari, tidak dimain dah. Kemudian dah bertahun-tahun, kemudian dia tengok apa adik saya buat, dia tahu adik saya menari, main dengan adik-adik yang lain, semua dia tahu. Menunjukkan that mimpi is mimpi yang lebih daripada sekadar mimpi, ialah mimpi yang real dan bukan direka-reka oleh Syam. Sebab Syam tak tahu apa-apa. Syam hanya tahu dia perlu datang untuk bantu buang anak patung ni. Itu sahaja. Jadi kita boleh dapat bahawa moral dia ada sebab kenapa dalam Islam pandang serius pada kita bermain dengan permainan-permainan yang menyerupai manusia, yang ada anggota tubuh dan sebagainya. Apatah lagi untuk diberi pada budak-budak, kanak-kanak ini. Jikalau kamu rasa kamu dah tak nak main ke apa ke, better bagi pada orang. Dan lihatlah, ini antara kisah benar yang berlaku dalam family saya sendiri. Apabila kamu biar patung tu tak bermain bertahun-tahun, tengok apa yang singgah dalam badan dia, apa yang sebenarnya patung ini kita pun tak tahu. Sebab apa yang kita tahu, patung ini dihadiahkan oleh jiran saya. So saya tak nak fikir buruk ke apa-apa ke, sebab benda boleh jadi sama ada siapa pun hadiahkan ataupun kita beli sendiri. Seandainya kalau kita biarkan dia lama-lama tanpa bersentuh benda itu, sering dikatakan oleh ibu saya, jika kalau kita tak main dia, dia meminta nyawa. Jadi Horror Gang, that's pretty much it. Sebuah kisah anak patung Candy. So far saya akan upload kisah seram setiap Jumaat malam Sabtu. Kalau korang rasa nak suggest 2 kali seminggu pun sila. If you guys have a horror story yang korang nak saya ceritakan dalam YouTube channel saya, boleh email kepada saya dan letak dalam kurungan kisah seram di subjek itu. Kemudian type lah cerita korang. Dan jangan lupa guys, Horror Gang ini ada beberapa segmen. Yang pertama, kisah seram yang korang tengah tengok sekarang ni. Nombor 2, seram reaction. Nombor 3, scary animation reaction. Dan nombor 4, kita ada horror game. Thank you so much pada mereka yang support konten Horror Gang saya. Saya doakan semoga anda semua diampunkan segala dosa, dipermudahkan segala urusan. Semoga berjalan di atas jalan menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala, dibukakan pintu-pintu rezeki penuh dengan keberkatan yang tak putus-putus sehingga menjadi kaya raya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Don't forget to show your support, like, share, comment, subscribe di Kamu Horror Gang today. If you guys have screenshot, screen record, post dekat Instagram, follow my Instagram and tag saya akan repost balik. Dan jangan lupa untuk jumpa di konten akan datang yang bertajuk Budak Batu 3. Stay scared.